Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang benar adalah benar dan permudahkanlah bagi kami untuk mengikut kebenaran tersebut. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang batil adalah batil dan permudahkanlah bagi kami untuk menjauhkan diri daripada kebatilan tersebut. Wahdina limakhtalifa fihi minal haqqi biiznik. Bila kami petunjuk dalam isu-isu yang diperselisihkan dengan izinmu, innaka tahdi man tasha' ila siratim mustaqim. Sungguhnya engkaulah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang kau inginkan ke jalan yang lurus. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lammah. Muslimin muslimat dirahmati Allah, pertama dan utama terimalah salam ukhuwah daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada semua ke dalam sesi kita pada malam ini dalam siri Syariat dan Kehidupan. Dan pada hari ini, malam ini dan juga pada malam Jumaat minggu depan, kita akan mengupaskan satu topik berkaitan menyambut kedatangan bulan Ramadan yang bakal tiba insya-Allah tidak lama lagi. Hari ini merupakan sesi kita yang pertama, minggu hadapan merupakan sesi kita yang kedua yang juga merupakan sesi terakhir. Jadi seperti biasa dalam kelas-kelas kita yang lain, kalau sekiranya sepanjang sesi pengajian ini antum ada komen atau respons, boleh dituliskan dekat ruangan chat box. Kalau sekiranya ada soalan, boleh diajukan dekat ruangan Q&A. Saya nak mulakan pada malam ini dengan kita kongsi sikit apakah perkara-perkara subtopik yang bakal kita pelajari pada sesi hari ini dan juga pada sesi minggu hadapan. Dalam modul kita berkaitan dengan menyambut kedatangan bulan Ramadan ni, dia ada 4 perkara sebenarnya, 4 perkara utama yang kita nak kongsikan dengan antum. Yang pertama sekali kita nak kongsi sedikit tentang kelebihan bulan Ramadan yang saya yakin ramai kita tahu tentang kelebihan bulan Ramadan, cuma kita nak ulang kaji kan, recap tentang hadis-hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan kelebihan bulan Ramadan. Yang kedua, kita nak kongsi dengan antum tentang cara Nabi SAW menyambut kedatangan bulan Ramadan. Yang ketiga, kita nak kongsi tentang cara para ulama silam kita mempersiapkan diri mereka sebelum kedatangan bulan Ramadan, apakah perkara yang mereka lakukan. Dan yang keempat yang kita nak kongsikan adalah perkara-perkara yang boleh dilakukan pada zaman ini sebagai persiapan kita bagi menyambut kedatangan bulan Ramadan. Jadi ada 4 topik. 3 topik pertama saya akan bahaskan pada hari ini insya-Allah taala, manakala topik yang keempat insya-Allah kita akan bahaskan pada sesi yang akan datang kerana ada satu perbahasan yang sedikit panjang. Jadi kita khususkan topik yang keempat untuk sesi minggu depan insya-Allah taala. Saya nak mulakan dengan perbahasan pertama mengikut urutan tadi itu tentang kelebihan bulan Ramadan. Jadi kita semua tahu tentang bulan Ramadan adalah bulan yang ada kelebihan, keistimewaan. Dan keistimewaan serta kelebihan bulan Ramadan ini diambil daripada nas-nas syarak, daripada hadis Nabi SAW dan juga daripada ayat-ayat Al-Quranul Karim. Yang pertama sekali kita nak kongsi dengan antum, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kebaikan. Bulan yang penuh dengan keberkatan. Bulan yang penuh dengan rahmat. Bulan pengampunan dosa. Jadi ada banyak sangat nas-nas syarak, baik ayat Quran ataupun hadis Nabi SAW yang menyentuh tentang kelebihan bulan Ramadan ni. Jadi pada malam ini kita nak kongsi dengan antum sebahagian hadis Nabi SAW yang saya yakin kita pernah dengar, bahkan barangkali ada yang pernah belajar tentang hadis-hadis ini.
Salah satu hadisnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Jadi dalam hadis ini disebut, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan, wahtisaban, dan mengharapkan ganjaran, akan diampunkan dosa-dosa yang lalu. Dan barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan, wahtisaban, dan mengharapkan ganjaran, akan diampunkan dosa-dosa yang lalu. Jadi ini merupakan di antara hadis. Hadis ni sebenarnya dia ada, bukan Imam Muslim saja yang meriwayatkan, tapi ada juga ulama-ulama hadis yang lain yang memasukkan hadis ini dalam kitab-kitab hadis mereka. Jadi hadis ini ada beberapa perkara yang kita nak kongsi dengan antum, pengajaran-pengajaran yang boleh dikeluarkan daripada hadis ini. Sebelum itu saya nak ajukan soalan pertama pada malam ini, dan kita nak ajukan soalan ini dalam bentuk polling. Soalan pertama saya pada malam ini adalah, dosa apakah yang dimaksudkan dalam hadis tadi? Tadi hadis yang kita baca kan, disebut yang barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan ganjaran, akan diampunkan dosa-dosanya yang lalu. Jadi timbul satu persoalan, apa maksud dosa kat sini? Adakah dia referring to dosa kecil, ataupun yang dimaksudkan dengan dosa kat sini adalah dosa besar? Jadi apa pandangan antum berkaitan soalan yang pertama ni? Kita berikan lagi 10 saat kepada antum sebelum kita tutup poll ni. Sama ada dia dosa kecil ataupun dosa besar. Okey, jadi saya akan close end poll ni, nak tengok pandangan antum. Ini merupakan keputusannya. Sebilangan besar di kalangan antum pilih pilihan A, dosa kecil, dan ada segelintir di kalangan antum yang pilih pilihan B, dosa besar. Syukran saya ucapkan kepada semua yang sudi untuk take part dalam polling tadi. Jadi apakah pandangan yang lebih hampir kepada kebenaran dalam isu ini? Pandangan yang lebih hampir kepada kebenaran dalam isu ini adalah dosa yang diampunkan yang dimaksudkan dalam hadis tadi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, adalah dosa yang kecil. Adapun dosa-dosa besar, dia memerlukan kepada seseorang itu bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pengampunan dosa berdasarkan hadis tadi yang kita kongsikan pada slide yang ke-7 tadi, kata para ulama dia ada beberapa syarat. Untuk mendapatkan kelebihan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampunkan dosa-dosa yang lalu, dosa-dosa kecilnya, dia perlu ada beberapa syarat. Antara syarat yang diletakkan kat sini adalah man shama Ramadan imanan. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan keimanan. Keimanan kepada Allah, keimanan kepada Rasulullah, keimanan dia beriman tentang kewajipan berpuasa, dia beriman, dia meyakini tentang kelebihan ganjaran yang dijanjikan bagi orang-orang yang berpuasa. Dia yakin. Itu syarat pertama untuk mendapatkan keampunan dalam hadis ini. Yang kedua, wahtisaban. Dia bukan saja beriman tentang ada kelebihan tertentu bagi mereka yang berpuasa pada bulan Ramadan, tetapi dia mengharapkan ihtisaban. Dia mengharapkan, dia berpuasa itu dengan niat mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengharapkan pahala. Dia lakukan dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia berpuasa bukan untuk menunjuk-nunjuk, bukan untuk riak, tapi dia berpuasa dengan hati yang penuh pengharapan mendapat ganjaran sebagaimana yang disebutkan
dalam sebahagian hadis Nabi SAW. Ada syarat ketiga untuk mendapatkan keampunan dosa-dosa yang lalu adalah, kata sebahagian ulama, syarat yang ketiga adalah hendaklah dia meninggalkan dosa-dosa besar. Meninggalkan dosa-dosa besar. Dan ini diambil daripada hadis yang lain, yang mana Nabi SAW mengatakan solat 5 waktu, satu Jumaat kepada satu Jumaat yang lain, satu Ramadan kepada Ramadan yang lain, mukaffiratun ma bainahunna, dia menghapuskan, menggugurkan dosa-dosa antara keduanya, idza ijtanabal kabair, bila seseorang itu meninggalkan dosa-dosa besar. Kita dirikan solat Jumaat pada minggu ini, next week kita dirikan solat Jumaat, every 2 Jumaat dia menghapuskan dosa-dosa antara 2 solat Jumaat. Kita puasa bulan Ramadan pada tahun ini, tahun depan kita puasa lagi bulan Ramadan. Jadi bila kita puasa a new Ramadan, dia menghapuskan dosa-dosa yang telah dilakukan antara satu Ramadan dengan Ramadan yang seterusnya. As-salawatul khams. Kita mendirikan satu salat fardu, kemudian kita mendirikan salat fardu yang seterusnya. Antara satu salat fardu dengan salat fardu yang berikutnya, dia menghapuskan dosa-dosa antara keduanya. Tapi dosa-dosa apa yang dimaksudkan adalah dosa-dosa kecil. Idza ijtanabal kabair, kalau sekiranya dia menghindarkan diri daripada perbuatan dosa. Jadi dalam hadis Muslim, Imam Muslim ini, yang disebutkan tadi, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampunkan dosa-dosanya yang lalu. Untuk mendapatkan pengampunan ini ada 3 syarat. 2 syaratnya adalah disebutkan dalam hadis ini, syarat ketiga diambil daripada hadis lain. Syarat pertama tadi adalah man shama Ramadan imanan. Dia berpuasa bulan Ramadan dengan keimanan dia kepada Allah. Keimanan dia tentang kewajipan puasa, keimanan dia tentang ada ganjaran, kelebihan tertentu bagi mereka-mereka yang berpuasa. Itu syarat pertama. Syarat kedua, wahtisaban. Dia mengharapkan ganjaran. Dalam bahasa Inggeris pun, terjemahan bahasa Inggeris disebutkan seeking reward from Allah. Dia mengharapkan ganjaran. Dan dalam sebagian hadis, hadis Qudsi, ada disebutkan tentang kelebihan puasa ni. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan Allah sendiri yang akan memberikan ganjaran, membalas mereka-mereka yang berpuasa. Banyak ibadah, kita lakukan satu ibadat, dia boleh multiply pahala dia. Boleh berlipat kali ganda menjadi 10 kali ganda. Boleh up to 700 times, 700 kali. Kecuali puasa. Puasa ni ada kelebihan. Yang Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang membalas, memberikan ganjaran bagi mereka-mereka yang berpuasa. Jadi hadis yang kita baru kongsikan dengan antum tadi, dia ada 2 part. Part yang pertama, bahagian pertama dia sebut tentang puasa Ramadan. Dan bahagian yang kedua dia sebut tentang qama lailatul qadr. Wa man qama lailatul qadri. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Kan? Juga sama juga antara kelebihannya kalau dia lakukan dengan penuh keimanan, wahtisaban, mengharapkan ganjaran, dan serta dia menjauhkan diri daripada perkara-perkara dosa besar, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Diampunkan dosa-dosanya yang lalu. Orang barangkali tanya, Ustaz, boleh ke seseorang itu beribadah dengan niat mengharapkan pahala? Adakah bila seseorang itu beribadah dengan mengharapkan pahala itu menafikan keikhlasan? Kata para ulama, tidak. Seseorang kalau dia beribadah, tak kisahlah dia solat ke puasa, dan dia tahu disebutkan dalam sebagian hadis yang ibadah ni ada ganjaran tertentu. Kita ni
manusia biasa kita tak tahu apa ganjaran di sebalik sesuatu ibadah melainkan kalau disebutkan dalam Quran ataupun hadis Nabi. Dan kalau kita belajar hadis Nabi SAW, kita akan dapati ada sebahagian ibadat ni Nabi SAW kaitkan ibadat tersebut dengan pahala-pahala tertentu. Mereka yang pernah pergi umrah ataupun mereka yang bakal pergi umrah, kita kalau pergi umrah confirm akan singgah dekat Mekah, Madinah. Kita kalau pergi Madinah ada Masjid Nabawi. Kita kalau pergi Mekah ada Masjidil Haram. Dan dalam hadis Nabi ada menyebutkan salatun fi masjidi hadza afdal min alfi salatin fi ma siwahu ila al-Masjidil Haram. Satu salat dalam masjidku ini, iaitu Masjid Nabawi, adalah 1000 kali ganda lebih baik daripada salat di masjid-masjid yang lain, kecuali Masjidil Haram. Yang mana Masjidil Haram ni dia punya ganjaran adalah 100,000 kali ganda lebih baik daripada solat di masjid-masjid yang lain. Jadi kalau orang datang Madinah, kan, kemudian dia daripada hotel, dia bersungguh-sungguh nak pergi Masjid Nabawi mendirikan salat, kerana dia tahu ada ganjaran yang istimewa yang menanti orang-orang yang mendirikan salat dalam Masjid Nabawi. So one of the motivation, pushing factor, kan, yang menyebabkan dia nak pergi Masjid Nabawi untuk mendirikan salat adalah kerana dia teringat hadis Nabi SAW yang menyebutkan tentang kelebihan tertentu bagi mereka yang mendirikan salat di Masjid Nabawi. Adakah dengan dia pasang niat macam itu, dia menafikan keikhlasan? Kata para ulama, tidak. Bahkan kata sebagian ulama, antara hikmah kenapa disebutkan ganjaran tertentu bagi melaksanakan sebahagian ibadat adalah sebagai a form of motivation. Kita ni sebagai manusia kadang-kadang bila ada reward, kita lebih kuat keazaman kita untuk melakukan sesuatu ibadah. Bila kita tahu kelebihan, keistimewaan, ganjaran di sebalik sesebuah ibadah itu. Jadi bulan Ramadan adalah satu bulan yang special sangat, yang istimewa sangat. Dan amatlah rugi kalau ada di kalangan hamba-hamba Allah yang masuk bulan Ramadan, kemudian dia keluar daripada bulan Ramadan dalam keadaan dosa-dosanya tidak diampunkan. Saya teringat sepotong hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, yang mana satu ketika Nabi SAW menaiki mimbar. Nabi menyebutkan amin, amin, amin. Kemudian ditanya kepada Nabi SAW. Sahabat tanya dekat Nabi, ada yang dengar Nabi SAW bila naik mimbar, ada yang dengar Nabi mengucapkan amin. Dan amin ni maksudnya adalah, ya Allah kabulkan. Ditanya kepada Nabi SAW, kenapa Nabi sebutkan amin? Kata Nabi SAW, Inna Jibril alaihi salam atani, malaikat Jibril datang kepadaku. Faqala, dia berkata, barang siapa yang bertemu dengan bulan Ramadan tetapi tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fadahalan nar, akan dimasukkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat Jibril kata dekat Nabi, qul amin, ucapkanlah amin. Faqultu amin, amin. Maka Nabi pun menyebutkan amin. Jadi ketika mana Nabi SAW naik mimbar, datang malaikat Jibril menghabarkan kepada Nabi SAW orang-orang hamba-hamba Allah yang sempat bertemu dengan bulan Ramadan, tetapi dia keluar daripada bulan Ramadan dalam keadaan tidak diampunkan dosa-dosanya. Dikhawatiri akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi rugi sangat kalau orang Islam masuk bulan Ramadan
Tapi kita keluar daripada bulan Ramadan dalam keadaan tidak diampunkan dosa-dosa kita. Jadi adalah penting kita ni bila masuk bulan Ramadan, kita masuk dengan ada ilmu pengetahuan. Dan itulah objektif daripada kursus ini. Kita tak nak jadikan bulan Ramadan ni macam bulan-bulan yang lain. Sama je, tak ada beza. Sedangkan kita tahu bulan Ramadan ini adalah bulan yang ada keistimewaannya sebagaimana yang disebutkan dalam Quran dan juga dalam hadis Nabi SAW. Soalan yang berikutnya yang saya nak ajukan pada antum, bilakah malam Lailatul Qadar? Tadi disebutkan dalam hadis kan, wa man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharapkan ganjaran, diampunkan dosa-dosanya yang lalu. Kan? Jadi bila malam Lailatul Qadar, apa pandangan antum? Ada yang kata di antara 10 malam terakhir Ramadan. Kan ada yang sebut malam-malam ganjil pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jadi tepat sekali jawapan antum dalam sebahagian hadis kan. Ada disebutkan tentang 10 malam yang terakhir. Walaupun tentang Lailatul Qadar ni ada banyak pandangan di kalangan ulama. Cuma wallahu ta'ala alam, barangkali pandangan yang lebih hampir kepada kebenaran adalah malam Lailatul Qadar ini terletak dekat salah satu malam daripada 10 malam yang terakhir. Dan kemungkinan besar dia jatuh pada hari-hari yang ganjil. Pada malam-malam yang ganjil. Sama ada 21, 23, 25, 27, 29. Jadi bagi mereka yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan juga dengan mengharapkan ganjaran, diampunkan dosa-dosa yang lalu. Jadi itu merupakan sedikit berkaitan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Seterusnya yang kita nak kongsi dengan antum, kalau tadi kita kongsi dengan antum hadis riwayat Imam Muslim, kita nak kongsikan pula hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi rahimahullahu ta'ala. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan, suffidatis syayatin wa maradatul jin wa ghulliqat abwabun nar, falam yuftah minha babun, wa futtihat abwabul jannah, falam yughlaq minha babun, wa yunadi munadin ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasy syarr aqsir, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kulla lailatin." Yang artinya, on the first night of the month of Ramadan, the shaitan are shackled, the jinns are restrained, the gates of the fires are shut, such that no gate amongst them would be open. The gates of paradise are open, such that no gate amongst them would be closed. And a caller calls, "O seeker of the good, come near. And O seeker of evil, stop. For there are those whom Allah frees from the fire, and that is every night." Jadi hadis ini ada beberapa pengajaran penting yang boleh kita raih. Hadis ini ada sebut tentang syaitan itu digari. Hadis ini ada menyebutkan tentang pintu neraka ditutup. Hadis ini ada menyebutkan tentang pintu-pintu syurga dibuka. Itu di antara mesej utama daripada hadis ini. Satu soalan yang saya nak ajukan berdasarkan hadis tadi, apa maksud syaitan digari? Tadi dalam hadis tadi disebutkan yang syaitan tu digari. Jadi ada kata yang dibelenggu. Memang betul dibelenggu digari syaitan ni. Cuma tentang syaitan digari pada bulan Ramadan ni, ada several interpretations di kalangan para ulama.
Ada yang berikan pandangan syaitan dalam bentuk jin tidak boleh mempengaruhi manusia. Satu jawapan yang baik. Jadi syaitan digari ini, kita lihat di kalangan ulama silam kita ada several interpretations, beberapa tafsiran. Ada yang mengatakan semua syaitan digari. Pada bulan Ramadan, semua syaitan digari. Ada pula di kalangan ulama yang berpandangan syaitan yang paling jahat yang digari. Syaitan ni ada banyak, yang paling jahat di kalangan mereka yang digari. Ada pula yang tak faham secara literal, mereka mengatakan yang dimaksudkan dengan syaitan digari adalah sukar bagi syaitan untuk menjatuhkan atau menyesatkan orang-orang yang berpuasa. Kerana orang-orang yang berpuasa, dia berpuasa itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada sebahagian ulama yang choose untuk tak faham secara literal hadis ni. Yang dimaksudkan dengan syaitan digari adalah sukar, susah bagi syaitan untuk cuba menggoda hamba-hamba Allah yang Muslim yang sedang melaksanakan puasa. Dia meninggalkan makan, dia meninggalkan minum, dia meninggalkan perkara-perkara yang haram demi mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya bila perhatikan dalam lafaz-lafaz hadis ni, kalau kita lihat pada slide yang ke-10, bila sebut tentang syaitan digari, disebutkan kat sini sufidati syayatin wa maradatul jin. Timbul satu persoalan. Ustaz, kalau kita ambil interpretation yang kata syaitan digari, adakah itu bererti yang jin pun digari? Dalam hadis ini Nabi kata sufidati syayatin wa maradatul jin. Golongan syaitan digari dan juga antara yang digari adalah maradatul jin. Jin-jin yang degil, yang kuat, yang jahat digari. Tapi adakah itu bermaksud yang semua jin digari? Ini satu perkara yang dibahaskan oleh ulama. Ini masalah ghaibiyat. Cuma berdasarkan banyak lafaz hadis menyebutkan yang tentang golongan syaitan tu digari. Wallahu ta'ala alam. Sebagaimana kita tahu kan, kita kalau belajar dalam bab akidah, bangsa jin ni tak semuanya kufur. Bangsa jin ni ada yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang Muslim, ada yang Kristian, dan ada pula yang menganut agama-agama yang lain. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tak mengatakan yang semua jin digari. Kalau kita rujuk balik ke dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebut tentang golongan syaitan digari. Dan dalam lafaz Tirmizi ini disebut maradatul jin. Golongan jin yang jahat, yang degil. Tapi bukan semua. Jadi itulah yang disebutkan oleh sebahagian di kalangan ulama. Ada di kalangan ulama kata semua syaitan digari pada bulan Ramadan. Ada ulama pula mengatakan syaitan yang paling jahat yang digari. Dan ada pula yang choose untuk interpret hadis ni dengan mengatakan yang dimaksudkan dengan syaitan digari adalah syaitan susah untuk menggoda hamba Allah yang berpuasa. Jadi ada yang berpandangan sedemikian rupa. Timbul satu persoalan. Ustaz, kalaulah kita ambil interpretation, tafsiran yang mengatakan semua syaitan digari,
Tetapi kenapa pada bulan Ramadan kita masih melihat kemaksiatan berlaku? Kan? Masih ada orang duduk kat kedai kopi, kan? Daripada kalangan lelaki, kan? Ustaz, kita sangka baik Ustaz, barangkali dia tu sakit kan. Memanglah sangka baik kan, tapi kadang-kadang nak sangka baik susah. Terus kadang-kadang bagi sebahagian lelaki Muslim duduk kat kedai kopi siang hari bulan Ramadan, botol arak dekat depan. Nak sangka baik sakit pun kadang-kadang macam susah sikit. Timbul persoalan. Kalau betul syaitan digari pada bulan Ramadan, mengapakah kemaksiatan masih lagi wujud pada bulan Ramadan? Dan kadang-kadang kemaksiatan ini dilakukan secara publicly oleh sebahagian orang-orang Islam sendiri. Apa pandangan antum? Kalau syaitan digari baik orang tak lakukan maksiat Ustaz, tapi kenapa masih ada? Ada explanation daripada antum? Possible interpretation, kenapa masih ada lagi kemaksiatan yang berlaku? Ada yang kata mengikut hawa nafsu. Ada yang kata syaitan hawa nafsu. Ada pula yang berpandangan manusia itu sendiri yang ikut hawa nafsunya. Betul Itu salah satu sebabnya. Kerana orang tu sendiri yang barangkali mempunyai yang tunduk kepada nafsunya. Ataupun memang orang tersebut memang ada tabiat buruk. Dia Ramadan ke tak Ramadan memang dia suka buat dosa. Hati gelap. Luar Ramadan pun dia lakukan dosa, masuk bulan Ramadan pun dia lakukan dosa. Memang tu dah jadi dia punya, dah sebati dengan dirinya. Sampai tak ada perbezaan antara Ramadan dengan bukan Ramadan. Ada yang berikan komen sudah menjadi kebiasaan orang-orang yang berkenaan melakukan kemaksiatan. Betul, itu salah satu sebab. Memang dia dah terbiasa melakukan kemaksiatan. Dan saya pernah kongsi dengan antum dalam sebahagian kelas kita yang kita adakan secara online. Melakukan kemaksiatan ni dia ada bad effects. Dia ada kesan buruk. Salah satu kesan buruk daripada perbuatan dosa sebagaimana yang pernah disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah adalah bila seseorang dilakukan dosa, dia akan dapati dirinya mudah untuk melakukan dosa yang seterusnya. Bila seseorang telah mengurat langkah yang pertama untuk melakukan dosa, satu dosa, maka one of the bad effects, kesan buruk daripada melakukan dosa itu adalah dia akan dapati dirinya mudah untuk melakukan dosa yang lain. Dosa yang seterusnya. Dan dia akan mendapati dirinya sukar untuk melakukan amal ketaatan. And that is one of the effects. Salah satu sebab daripada, salah satu kesan buruk daripada perbuatan dosa. Itu yang disebutkan oleh sebahagian di kalangan ulama kita yang memberikan penumpuan, yang mengkaji dengan mendalam tentang bab tazkiyatun nafs ataupun tazkiyatun nufus, penyucian jiwa. Jadi kadang-kadang bagi sebahagian orang dia dah memang dah sebati dengan diri dia melakukan kemaksiatan. Dan dalam hadis yang lain bila kita melakukan kemaksiatan akan ada titik hitam dalam hati kita. Bila kita melakukan kemaksiatan yang seterusnya akan ada lagi titik hitam. Bila orang tu bergelumang dalam kemaksiatan akan banyaklah titik hitam pada hatinya. Hatinya menjadi gelap. Hatinya menjadi keras. Bila hati jadi gelap, bila hati jadi keras, kadang-kadang hati, pemilik hati yang sedemikian rupa sukar untuk mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Pemilik hati yang sedemikian rupa dia akan rasa dirinya mudah untuk melakukan kemaksiatan. Itu yang Nabi SAW kata, innal jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu
Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Hati kalau baik, seluruh anggota badan akan baik. Hati kalau tak baik, seluruh anggota badan akan tak baik. Maksudnya, hati kalau dia suci, hati yang baik, perbuatan-perbuatan yang terbit daripada orang tersebut adalah perbuatan-perbuatan yang baik. Dimanfaatkan tangan dia, kakinya, anggota badan yang lain untuk mentaati Allah. Tapi kalau hati seseorang tak baik, dikhawatiri, perbuatan-perbuatan yang terbit daripada orang tersebut adalah perkara-perkara yang tak baik juga. Dan hati ini ibarat raja. Dia yang macam tempat kontrol. Sebab tu kata sebahagian di kalangan para ulama, golongan syaitan ataupun jin bila masuk ke dalam badan manusia, salah satu tempat yang dia suka pergi adalah hati. And that is the place, macam control station. Daripada tempat tersebut, control the other body parts. Melakukan kemaksiatan, melakukan kejahatan. Jadi semoga Allah Subhanahu Wa Taala sucikan hati kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala bersihkan hati kita daripada titik-titik hitam disebabkan dosa-dosa yang barangkali kita pernah lakukan. Jadi yang digari adalah golongan syaitan. Timbul satu persoalan. Ustaz, kalaulah kita ambil interpretation ulama, penafsiran ulama yang mengatakan semua syaitan digari, tak kisahlah syaitan yang extremely jahat ataupun yang rendah sikit kejahatan dia, kalaulah seseorang Muslim itu mengambil interpretation, penafsiran yang mengatakan semua syaitan digari, adakah masih disunatkan untuk kita baca ta'awudz, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim pada bulan Ramadan? Kan salah satu perkara yang disunahkan kita lakukan untuk membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim adalah sebelum kita mula baca Quran, kita baca ta'awudz dulu dan basmalah. Kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau seseorang berpegang dengan pandangan mengatakan yang semua syaitan itu digari pada bulan Ramadan, without exception, adakah masih disunatkan untuk cakap a'udzubillahi minasyaitonirrajim ketika mana baca Quran pada bulan Ramadan? Apa pandangan antum? Kalau kita pegang dengan pandangan kata semua syaitan digari pada bulan Ramadan, adakah masih disunatkan untuk baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim ketika baca Quran pada bulan Ramadan ataupun berpada dengan basmalah aja? Jadi ada yang kata, ya Ustaz, sebab dengan membacanya ia merupakan satu usaha. Jadi itu salah satu pandangan, komen yang diberikan oleh sebahagian di kalangan antum. Ada yang kata membaca adalah sunnah. Good comment. Saya kadang-kadang pun terfikirlah benda ni. Kadang-kadang bila saya mengajar bulan Ramadan, kadang-kadang sebahagian kelas kan, saya terfikir, nak baca auzubillah ke tak permulaan? Ke nak berpada dengan bismillah aja? Berpada dengan basmalah, hamdalah, selawat ke atas Nabi, terus mulakan sesi pengajian ataupun before that nak start dengan auzubillah. Kadang-kadang saya terfikir benda ni. Cuma kata sebahagian di kalangan ulama, kalaulah kita mengambil pandangan mengatakan syaitan digari, itu tidak bermakna yang syaitan tu tak ada. Kan? Syaitan ada, cuma dia digari. Kan? Dan sebagai ulama pula berpandangan, syaitan kalau digari pun, itu tak bermaksud yang dia tak boleh mewaswaskan orang.
Ini pandangan sebagian ulama. Ibarat orang yang diikat tangannya ke leher, kena ikat, tapi dia masih boleh berkata-kata. Dia masih boleh whispers, masih boleh membisik, masih boleh melihat. Okay. Jadi, Allah Ta'ala alam, secara peribadi saya lebih cenderung kepada pandangan para ulama mengatakan walaupun bulan Ramadan, kalau kita baca Quran masih disunahkan kan? Bila kita mulakan membaca Quran adalah dengan kita mulakan dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebagaimana yang diajarkan. Sebagaimana kita baca Quran di luar bulan Ramadan kita mulakan dengan ta'awudz, sama juga pada bulan Ramadan kita mulakan dengan ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu yang disebutkan. Kita nak beralih kepada slide yang berikutnya. Soalan saya seterusnya berdasarkan hadis tadi, wujudkah makhluk yang telah berada dalam syurga pada saat ini? Tadi disebutkan dalam hadis, dibuka pintu-pintu syurga, ditutup pintu-pintu neraka. Jadi sekarang ni, at this current moment, ada tak orang kat dalam syurga? Ada tak di kalangan hamba-hamba Allah yang dulu satu ketika hidup kat dunia ni, kemudian dah meninggal dunia, dah beralih ke alam barzakh? Ada tak di kalangan mereka yang dah masuk syurga dulu? Ataupun tak ada? Jadi ada yang kata belum ada Ustaz. Syukran saya ucapkan yang berikan komen. Nak jawab soalan ini, kata sebagian ulama, dia boleh dibahagikan kepada dua keadaan. Bila kita kata ada tak orang makhluk yang telah masuk syurga, apa yang kita maksudkan? Adakah masuk syurga dengan roh sahaja? Ataupun masuk syurga dengan roh dan jasad? Adapun kalau yang kita masukkan, ada tak makhluk yang berada dalam syurga pada saat ini, dan mereka berada dalam syurga dengan ruh mereka dan juga jasad mereka, dengan badan mereka. Kata para ulama ini tak ada. Orang yang tinggal kat dunia ni, dia meninggal dunia, dia beralih ke alam barzah. Seseorang hanya dapat masuk ke dalam syurga dengan ruh dan jasadnya apabila dah pada hari akhirat kelak, dah dikumpulkan kat padang mahsyar, dah lalui all the stages, dihisap, ditimbang amalannya, diseberang titian. Kalau itu semua dah pas, baru masuk syurga. Masuk syurga dengan roh dan jasad. Adapun kalau yang dimaksudkan masuk syurga dengan roh sahaja, sebahagian di kalangan ulama mengatakan this is possible. Boleh berlaku. Kerana dia disebutkan dalam sebahagian hadis Nabi SAW, orang-orang yang dah meninggal dunia, kemudian mereka beralih ke alam barzakh, keadaan mereka berbeza-beza. Ada sebahagian orang, dia dekat alam barzakh, roh dia berada dekat depan pintu syurga. Ada pula sebahagian di kalangan hamba-hamba Allah, di alam barzakh, rohnya diletakkan dalam burung, yang mana burung itu terbang dekat dalam syurga. Jadi, sebagian ulama membezakan antara masuk syurga dengan roh sahaja dan masuk syurga dengan roh dan jasad. Adapun kalau yang kita masukkan masuk syurga dengan roh dan jasad, itu hanya boleh berlaku selepas kita di hari akhirat kelak, lepas kita dah lalui all the stages. Dikumpulkan kat padang mahsyar, dihisap, ditimbang amalan, berjaya untuk meniti, menyeberang titian, baru masuk syurga. Tapi kalau masuk syurga dengan roh sahaja, ada sebagian ulama kata possible untuk berlaku.
walaupun belum hari akhirat. Kan berdasarkan kepada sebagian riwayat yang ada menyentuh tentang kedudukan ruh, al-arwah. Kita orang Islam, kita beriman, kita bila meninggal dunia, this is not the end. Kita beralih kepada alam yang seterusnya, alam barzakh. Dan kedudukan kita ke alam barzakh berbeza-beza. Bergantung sama ada kita ni adalah orang yang bertakwa kepada Allah ataupun kita adalah orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbahasan kedua yang kita nak kongsikan pada malam ini adalah tentang cara Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambut kedatangan bulan Ramadan. Jadi Nabi ni bila hampir-hampir bulan Ramadan ataupun bila menjelang bulan Ramadan, apakah yang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Salah satu perkara yang diambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan khabar gembira kepada umatnya mengenai kedatangan bulan Ramadan. Bila menjelang bulan Ramadan, Nabi berikan khabar gembira kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sewajarnya bagi seorang Muslim kita rasa gembira dengan bulan Ramadan. Dan bukan sebaliknya. Bagi sebahagian, barangkali ala Ustaz, bulan Ramadan kena puasa, tak boleh makan, tak boleh minum. Tak boleh fikir macam itu. Itu satu ibadah yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan ke atas orang-orang yang beriman. Dan ada banyak sangat kelebihan bulan Ramadan ni. Sepotong hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i rahimahullahu taala, atau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atakum Ramadan syahrun mubarak. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabus sama wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi maradatus syayatin. Lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahrin man hurima khairaha faqad hurim. There has come to you Ramadan, a blessed month which Allah the Mighty has enjoined you to fast. In it the gates of heavens are open and the gates of hell are closed, and every devil is chained up. In it Allah has a night which is better than 1,000 months. Whoever is deprived of his goodness is indeed deprived. Jadi kalau kita perhatikan dalam hadis ini, Nabi SAW memberikan khabar gembira kepada sahabat Nabi bila menjelang bulan Ramadan. Nabi sebutkan yang bulan Ramadan ini adalah bulan yang diwajibkan ke atas orang-orang Islam berpuasa. Dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan yang pintu-pintu syurga dibuka pada bulan Ramadan. Dalam hadis ini kata Nabi SAW, pintu-pintu neraka ditutup pada bulan Ramadan. Dan ulama kita mengatakan cara kita faham pintu syurga dibuka dan pintu neraka ditutup adalah kita faham secara zahir. Ini yang dihabarkan kepada Nabi, kita meyakini walaupun kita tak pernah lihat syurga, tak pernah melihat neraka Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita meyakini apa yang Nabi sebut. Ini termasuk dalam benda-benda ghaibiyat, matters of the unseen. Dan dalam hadis ini, hadis riwayat Nasa'i, Nabi SAW mengatakan yang syaitan itu digari. Kan? Kalau kita lihat dekat the Arabic text, وَتُغَلُّ فِيهِ مَرُدَةُ الشَّيَاطِينِ. So once again, Nabi SAW gunakan istilah syaitan. Itu yang lagi menguatkan pandangan para ulama mengatakan bukan semua jin digari pada bulan Ramadan. Yang digari, according to one interpretation, adalah golongan syaitan. Dan sebagian ulama kata bukan semua syaitan digari, syaitan yang paling jahat yang digari. Apa hujah mereka? Dia kata dalam sebagian riwayat ada sebut maradatus syayatin. Tak disebut syayatin je,
Tapi disebut maradatus syayatin. Ada perkataan maradah. Syaitan yang paling jahat. Itu yang digari. That is one interpretation. So that interpretation berdasarkan kepada hadis ini dan hadis-hadis yang lain yang ada perkataan maradah. Ada satu perkara yang lama saya fikir benda ni. Daripada zaman remaja saya, belasan tahun. Sampailah saya pergi luar negeri belajar, saya masih fikir benda ni. Bila saya dah selesai belajar, saya balik ke Singapura, saya pun masih fikir benda ni. Antara perkara yang saya fikir lama kan, adalah tentang bulan Ramadan ni ada tak kes sihir? Bulan Ramadan ni ada tak orang yang masih terkena kerasukan? Kan? Itu salah satu benda yang lama juga saya fikir benda ni. Kan? Wallahu ta'ala alam, selepas saya buat kajian dalam bab ni, saya lebih cenderung pada pandangan hatta bulan Ramadan masih ada di kalangan hamba-hamba Allah yang mana diuji oleh Allah dengan kerasukan. Masih ada. Okay. Barangkali orang akan berhujah, tapi Ustaz, syaitan kan digari. Kita kata betul syaitan digari kalau ikut one interpretation. Tapi jin tak digari. Okay. Dalam hadis-hadis, macam contoh hadis Nasa'i ini, Nabi kata wa tughallu fihi maradatus syayatin. Dikhususkan perkataan maradah asy-syayatin. Dalam hadis tadi yang kita kongsi dengan antum awal-awal sikit, yang digari adalah golongan syaitan wa maradatul jin. Jin-jin yang jahat sangat. Which means ada sebagian jin yang tak digari. Jadi wallahu ta'ala alam, setakat ini saya lebih cenderung kepada interpretation ulama yang mengatakan walaupun pada bulan Ramadan masih lagi ada sebagian hamba Allah yang diuji oleh Allah dengan kerasukan, masih ada di kalangan hamba-hamba Allah yang diuji oleh Allah dengan sihir, walaupun barangkali sihir dia berkurangan pada bulan Ramadan, tetapi sebagian ulama mengatakan masih possible untuk berlaku walaupun pada bulan Ramadan. Syaitan, sebagai ulama kata syaitan di kalangan jin digari according to one interpretation, tapi syaitan di kalangan manusia tidak digari. Kita ni bila sebut syaitan, kebiasaan yang kita masukkan adalah syaitan daripada kalangan bangsa jin. Kan? Tapi di sana juga ada syaitan daripada kalangan manusia. Bahkan sebagian ulama kita mengatakan syaitan daripada kalangan manusia ni lebih teruk daripada syaitan daripada kalangan jin. Syaitan daripada kalangan jin, kita baca ayat Quran, kita laungkan azan, dia lari. Tapi syaitan daripada kalangan manusia, bacalah Quran 30 juzuk, belum tentu dia lari. Dan syaitan di kalangan manusia yang kita masukkan adalah manusia-manusia, hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang suka melakukan kejahatan dan mengajak kepada kejahatan. Suka melakukan kezaliman, suka melakukan kejahatan. Itulah syaitan daripada kalangan manusia. Suka mengajak orang kepada perkara-perkara yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi SAW dalam hadis ini juga menyebutkan tentang kelebihan bulan Ramadan ni. Yang mana dalam bulan Ramadan ni ada satu malam yang mana kelebihannya adalah melebihi 1000 bulan. Yang dimasukkan kat sini adalah malam Lailatul Qadar. Jadi bulan yang penuh dengan kebaikan. Bulan yang penuh dengan keberkatan.
Semoga Allah Subhanahu Wa Taala bantu kita untuk manfaatkan masa nanti kalau diberikan peluang untuk masuk bulan Ramadan. Allah bantu kita untuk utilize, memanfaatkan masa yang diberikan oleh Allah untuk mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala khususnya dalam bulan Ramadan. Kerana ada kebaikan-kebaikan yang banyak di dalamnya. Seterusnya, perbahasan kita yang ketiga pada malam ini yang juga merupakan perbahasan yang terakhir, cara para ulama silam mempersiapkan diri sebelum kedatangan bulan Ramadan. Kalau tadi kita kongsi dengan antum, hadis Nabi SAW yang menceritakan kepada kita apa yang dilakukan oleh Nabi SAW bila menjelang bulan Ramadan, Nabi berikan khabar gembira kepada sahabat tentang kedatangan bulan Ramadan yang penuh dengan kebaikan. Apakah pula yang dilakukan oleh para ulama silam kita sebagai persiapan mereka sebelum kedatangan bulan Ramadan? Jadi penelitian kepada riwayat hidup para ulama silam kita, para ulama kita mengatakan, para ulama silam kita bermohon kepada Allah agar diberikan peluang untuk sampai ke bulan Ramadan. Dipanjangkan umur, dapat bertemu dengan bulan Ramadan. Mereka bermunajat, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ada disebutkan yang mereka berdoa 6 bulan sebelum tibanya Ramadan agar diberikan peluang untuk bertemu dengan bulan Ramadan. 6 months sebelum datangnya bulan Ramadan, mereka dah berdoa dah. Dah start doa. Kalau the current practice yang ada dekat masyarakat kita, kebiasaannya kita akan dengar doa agar dipanjangkan umur sampai bertemu dengan bulan Ramadan. Doa sedemikian rupa selalunya kita dengar bermula daripada bulan Rajab. Kan imam-imam kat masjid, kan mereka baca doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rajab, berkatilah kami pada bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Usually kita akan dengar doa ni pada permulaan bulan Rajab. Dan bulan Rajab adalah 2 bulan sebelum masuknya bulan Ramadan. Para ulama silam 6 bulan sebelum sampainya bulan Ramadan, mereka dah berdoa dah. Mereka mengharapkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala mereka dapat bertemu dengan bulan Ramadan. Rindu sangat mereka dengan bulan Ramadan. Mereka tahu yang bulan ini adalah bulan yang penuh dengan keberkatan. Bulan yang penuh dengan kebaikan. Bulan pengampunan dosa. Bulan yang mana dalamnya ada Lailatul Qadar. Yang tak ada pada bulan-bulan yang lain. Begitulah para ulama salafus salih kita. Pious predecessors, our past scholars, ulama silam kita, mereka mengharapkan dapat bertemu dengan bulan Ramadan dan doa tu mereka panjatkan 6 bulan sebelum masuk bulan Ramadan. Itu yang dilakukan oleh para ulama silam kita. Jadi itu menunjukkan kesungguhan para ulama silam kita bila sebagai persiapan mereka nak masuk bulan Ramadan. Jadi salah satu perkara yang boleh kita mencontohi para ulama silam kita adalah dengan berdoa kepada Allah agar dapat kita bertemu dengan bulan Ramadan. Dalam keadaan COVID ni kita lihat kadang-kadang situasi tak menentu. Ada di kalangan ahli keluarga kita, sahabat handai kita, kenalan kita
yang barangkali pada bulan Ramadan yang lalu mereka masih lagi hidup. Kita bertemu dengan mereka, kita berbual dengan mereka. Tapi barangkali di kalangan mereka ada yang dah tiada dah. Tak sempat jumpa bulan Ramadan. Telah dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang barangkali meninggal disebabkan COVID, dan ada yang barangkali meninggal disebabkan sebab-sebab yang lain. Jadi kita pun tak tahu kan bila ajal kita datang. Tapi sebagai seorang Muslim, hendaklah seorang Muslim itu sentiasa bersiap sedia untuk menghadapi kematian. Macam mana Ustaz nak siap sedia menghadapi kematian adalah dengan sentiasa menghiaskan diri dengan pakaian takwa. Satu perhiasan yang penting bagi orang yang beriman adalah perhiasan takwa. Yang kita masukkan dengan takwa adalah mentaati Allah dan menjauhkan diri daripada larangan Allah. Itulah perhiasan. Itulah pakaian yang perlu dipakai oleh seorang Muslim pada tiap-tiap hari, pada tiap-tiap detik dalam kehidupannya yang sementara ini. Dan itulah yang menjadikan seorang insan itu, seorang makhluk hamba Allah mulia di sisi Allah. Seseorang menjadi mulia di sisi Allah bukan kerana rupa parasnya. Seseorang itu menjadi mulia di sisi Allah bukan kerana dia punya jawatan tinggi dekat tempat kerja. Seseorang itu menjadi mulia di sisi Allah not because of his financial status, kekayaan yang dia ada, duit CPF dia yang banyak sebagai contoh. Tapi seseorang itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah disebabkan ketakwaannya kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di kalangan kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala masukkan kita dalam golongan yang bertakwa kepadanya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala golongkan kita di kalangan orang-orang yang sentiasa mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menggolongkan kita di kalangan hamba-hambanya yang sentiasa menjauhkan diri daripada larangan-larangan Allah. Menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala bimbing setiap langkah kita dalam kehidupan kita ni ke jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menggolongkan kita di kalangan hamba-hambanya yang bila melakukan sesuatu tindakan ataupun mengucapkan satu ucapan, semuanya itu ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan untuk mendapatkan pujian manusia, bukan untuk mendapatkan sanjungan daripada makhluk yang lain, tapi semata-mata mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah yang dilakukan oleh para ulama silam kita. 6 bulan sebelum Ramadan mereka dah berharap dah berdoa dah agar dapat bertemu dengan bulan Ramadan. Special sangat. Saya teringat dulu waktu secondary school days, waktu sekolah secondary. Waktu sekolah secondary ni, dulu waktu saya sekolah menengah, antara CCA yang saya masuk dulu adalah NCC, National Cadet Corps, yang pakai baju army dan askar. Itu antara CCA yang saya masuk. Dan saya teringat lagi pada ketika mana saya menengah 3. Menengah 3, pada ketika itu saya mengambil bahagian dalam National Day Parade. National Day semua kita tahu hari kebangsaan 9 Ogos kan. Tapi sebelum sampai 9 Ogos, training dia, latihan sebelum nak masuk National Day Parade tu berbulan-bulan sebelum dah start training dah. Every weekend
Kan? Tak silap saya hari Saturday atau Sunday, few months before, dah start training dah. Nak siapkan diri sebelum the special day, National Day. Sungguh-sungguh orang buat persiapan. Saya boleh tengok bila saya hadiri dia punya all the trainings, sungguh-sungguh semua orang buat persiapan. Cuma kadang-kadang saya tertanya, adakah kesungguhan itu pun ada dalam diri kita bila kita nak bertemu dengan bulan Ramadan? Satu tetamu yang istimewa. Bulan yang penuh dengan kebaikan, keberkatan, pengampunan. Satu bulan yang istimewa. Sebagai kesimpulan untuk sesi kita pada hari ini, sebelum saya lihat kepada sebahagian soalan antum, hari ini kita bincangkan tentang 3 topik utama. Pertama sekali kita kongsi dengan antum tentang kelebihan bulan Ramadan. Jadi kita simpulkan yang bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan kebaikan. Dibuka pintu-pintu syurga, ditutup pintu neraka, golongan syaitan digari, kan bulan pengampunan, bulan yang ada Lailatul Qadar, kan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi satu bulan yang penuh dengan keistimewaan. Yang kedua, kita kongsi dengan antum tentang cara Nabi SAW menyambut kedatangan bulan Ramadan. Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada umatnya mengenai kedatangan bulan Ramadan. Menjelang bulan Ramadan, sebagaimana dalam hadis tadi yang kita kongsikan dengan antum, Nabi berikan good news, glad tidings, kabar gembira kepada para sahabatnya tentang datangnya bulan Ramadan. Itu cara Nabi SAW. Dan sewajarnya kita sebagai umat Islam, kita rasa gembira dengan kedatangan bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan kebaikan. Yang ketiga tadi kita kongsi dengan antum cara para ulama silam mempersiapkan diri sebelum kedatangan bulan Ramadan. Para ulama kita yang terdahulu, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan peluang untuk sampai ke bulan Ramadan. Dan doa ini mereka panjatkan 6 bulan sebelum tibanya bulan Ramadan. Lama tu, 6 months. 6 months, half a year. Dah start doa dah. Kalau kita boleh berikan macam contoh kan, kita tahun ni Ramadan bulan April kan, nak dekat. Awal April. Minggu pertama bulan April. 6 months before. Kan? Dah start doa dah. 6 months before kan, kalau kita ikut kalender kita, macam November gitulah kan. November, December, January, February, March. Itu baru 5 months. Barangkali before November. Dah start berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rindu sangat dekat bulan Ramadan. Begitulah para ulama Islam kita mempersiapkan diri mereka, kan? Bermunajat, berdoa kepada Allah sebelum kedatangan bulan Ramadan. Jadi itulah di antara 3 perkara yang saya nak kongsikan dengan antum untuk sesi kita pada malam ini. Sebelum kita nak bahaskan topik yang keempat, insya-Allah pada minggu hadapan, saya nak lihat kepada Q&A punya section, sama ada kalau ada soalan yang saya ada jawapan dia ataupun tidak. Ada yang bertanya, Ustaz, yang dimaksudkan pada setiap malam akan dikeluarkan roh-roh dari neraka. Apakah roh-roh yang telah meninggal atau juga roh-roh yang ditakdirkan akan masuk neraka?
Boleh jelaskan, ana kurang faham tentang hal ini. Barakallahu fik. Syukran di atas soalan ini. Barangkali yang dimaksudkan ada kaitan dengan hadis tadi yang kita kongsikan. Saya tayangkan hadisnya. Okey. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, especially yang pada slide yang ke-10 ni, pada bahagian yang terakhir. Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kulla lailah. So the translation for this hadis yang bahagian terakhir tu, for there are those whom Allah frees from the fire, and that is every night. Jadi seolah-olah bila kita baca hadis ni macam kita faham, oh pada setiap malam bulan Ramadan ada orang yang dibebaskan daripada api neraka. Macam gitulah kan dia punya kefahaman. Tapi bila saya merujuk kepada penafsiran para ulama, yang dimaksudkan dengan walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kulla lailah. Maksudnya adalah kita ni yang masih hidup ni, kan, adalah bila dibebaskan daripada api neraka dekat sini maksudnya adalah diampunkan dosa-dosa. Dipelihara orang tersebut daripada melakukan kemaksiatan. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala bila pelihara seseorang daripada kemaksiatan, seolah-olah Allah Subhanahu Wa Taala pelihara dia daripada api neraka. Seolah-olah Allah Subhanahu Wa Taala bebaskan dia daripada api neraka. Jadi sebahagian di kalangan para ulama, mereka menafsirkan hadis yang mengatakan yang pada tiap-tiap malam bulan Ramadan ada yang dibebaskan daripada api neraka. Yang dimaksudkan dengan yang dibebaskan daripada api neraka adalah kita ni yang masih hidup ni. Allah ampunkan dosa-dosa kita. Dipelihara kita daripada melakukan kemaksiatan. Dan itu merupakan salah satu cara Allah bebaskan seseorang itu daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. That is one interpretation. Salah satu tafsiran yang disebutkan oleh para ulama kita. Wallahu taala a'lam. Tadi dekat chatbox ada yang kata ada perselisihan, adakah ia di hari ganjil terakhir? Ada yang juga kata boleh juga jadi even number day. Jadi betul tentang perbahasan tentang Lailatul Qadar ni tak ada kesepakatan. Bahkan saya teringat kalau baca kitab Fathul Bari karangan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, dia pernah sebut, dia pernah quote banyak opinions di kalangan ulama tentang exactly bila hari Lailatul Qadar ni, malam Lailatul Qadar. Ada kata 27 Ramadan, kan? Ada yang kata pada hari-hari yang ganjil. Cuma yang pentingnya adalah dia termasuk dalam salah satu 10 malam yang terakhir. Kan? Memang tak ada kata sepakatan, tak ada sepakat di kalangan ulama tentang mentahdidkan, kan, atau menentukan tentang bilanya berlaku Lailatul Qadar. Tapi besar kemungkinan ia berlaku pada 10 malam terakhir. Kan, itu adalah menurut ramai di kalangan para ulama. InsyaAllah bahagian yang kedua, bagi modul ini kita akan syarahkan atau penjelaskan pada Jumaat depan pada masa yang sama, jam 8 malam. Dan pada sesi tersebut kita akan bahaskan perbahasan yang keempat. Persiapan-persiapan yang boleh kita lakukan sebelum datangnya bulan Ramadan. Kalau tadi kita dah kongsikan tentang cara Nabi SAW, apa yang Nabi buat menjelang bulan Ramadan, apa yang dilakukan oleh ulama silam, pada minggu depan kita nak lihat pula apa yang kita boleh lakukan. Ada banyak perkara sebenarnya yang boleh kita lakukan sebelum masuknya bulan Ramadan. Cuma saya nak kongsi satu dulu. Saya rasa satu ni penting. Kalau saya tundakan explanation kan, takut benda yang satu ni susah nak buat kalau last minute. Salah satu perkara yang ulama kita pesan sebelum masuk bulan Ramadan adalah kalau boleh, kata sebagian ulama, kalau kita ada keperluan-keperluan, benda-benda yang kita nak beli,
untuk bulan Ramadan ataupun untuk hari raya, bagus kalau dapat diawalkan, dicepatkan sebelum masuk bulan Ramadan. Apa hikmahnya? Antara hikmahnya adalah takut-takut bila kita beli benda last minute kan, sebagai persiapan untuk Syawal, sebagai persiapan untuk hari raya. Takut kita spend banyak sangat time dekat masa, banyak sangat masa membeli benda-benda tu sampai kurang masa kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun orang tu dah balik penat takut dia tak hidupkan malam tersebut dengan ibadah kepada Allah. So one of the advice given by our scholars, kalau ada keperluan-keperluan tertentu, dan saya kenal ada sebagian orang dia beli contohlah baju raya contoh dia beli baju raya awal, dia tempat awal, dia tak nak the last 10 days, last 10 nights disibukkan dengan perkara-perkara shopping ke apa kan, sampai terlepas peluang untuk menghidupkan malam-malam terakhir daripada bulan Ramadan. Dan itulah terletaknya Lailatul Qadar pada 10 malam yang terakhir. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala tak mengharamkan kita daripada mendapatkan malam Lailatul Qadar, ganjaran malam Lailatul Qadar pada tahun ini. So minggu depan kita nak kongsi dengan antum dengan secara terperinci apakah perkara-perkara yang boleh dilakukan sebagai persiapan yang kita nak buat sebelum datangnya bulan Ramadan. Dan pada bulan Ramadan atau nak dekat ni next week ni, antara ada 2 lagi majlis ilmu yang akan saya adakan, dan bukan pada waktu malam tapi pada waktu siang hari. Antaranya adalah modul yang kita namakan sebagai Fiqh Qiyam Ramadan yang akan diadakan lebih kurang 4 sesi pertemuan daripada 2 April sampai 23 April, hari Sabtu sebelah pagi jam 11 sampai 12. 11 pagi sampai 12 tengah hari, 1 jam je. Selama 4 sesi pertemuan yang mana kita nak bahaskan dengan detail terperinci tentang solat tahajud, tentang solat tarawih, tentang qiyamul lail, tentang solat witir. Itu yang kita nak bahaskan secara terperinci dalam modul Fiqh Qiyam Ramadan. Ada orang kata, Ustaz, kita kalau nak buat tahajud, kena tidur dulu. Kalau tak tidur, tak boleh tahajud. That is one of the common question yang diajukan. Apa pandangan ulama tentang isu ni? Dan ada lagi lah banyak isu yang kita nak bahaskan, especially yang ada kaitan dengan solat. Jadi kalau sekiranya ada di kalangan antum yang berkelapangan pada hari Sabtu kita buat sebelah pagi, kerana pada sebelah malam ni kita nak beri laluan untuk pelaksanaan solat tarawih. Jadi kita lakukan pada waktu pagi hari Sabtu bermula 2 April next week, next Saturday. Dan kalau tak silap saya next Saturday belum masuk bulan Ramadan lagi. Kalau tak silap saya yang hari Ahad tu, hari Ahad yang baru masuk bulan Ramadan. Kita nantikan pengumuman daripada mufti kita. Dan pada hari Ahad, the following day, kita adakan lagi satu majlis ilmu yang dinamakan sebagai doa yang mustajab. Kita nak bahaskan secara detail, terperinci dan komprehensif tentang doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa syarat-syaratnya, apa adab-adabnya, apa perkara-perkara yang harus kita hindarkan diri agar doa seseorang itu menjadi mustajab di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kelas ini kita adakan selama 3 sesi pertemuan daripada 3 April sampai 17 April. Waktu yang sama jam 11 pagi sampai 12 tengah hari. Jadi pada sepanjang bulan Ramadan kita punya kelas Zoom ni cuma Saturday Sunday je. Adapun kelas-kelas malam kita tiadakan. Jadi kalau ada yang berkelapangan boleh join kita untuk modul yang akan diadakan pada hari Ahad ni. Okay. Hari ini hari Jumaat, antara kelas Zoom kita yang terdekat yang kita akan adakan adalah pada hari Isnin nanti. Bagi mereka-mereka yang ikut kelas kita dalam Mukjizat Para Nabi, hari Isnin ni merupakan kelas yang terakhir sebelum masuk bulan Ramadan. Yang mana kita nak kongsi dengan antum tentang mukjizat-mukjizat
yang Allah anugerahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama juga dengan kelas Rabu kita, Fatwa Jama'i merupakan sesi yang terakhir sebelum masuk bulan Ramadan. Jadi itu adalah sebahagian kelas-kelas yang kita adakan, yang kita nak kongsi dengan antum. Jadi itu saja yang saya nak kongsikan pada malam ini. Kalau sekiranya ada kebenaran dalam apa yang saya sampaikan, itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sekiranya ada kesalahan, kesilapan dalam penyampaian, itu datang daripada diri saya sendiri. Saya minta ampun kepada Allah dan saya bertaubat kepadanya. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.